بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, kita masuk kepada bab yang kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hati adalah tempat pandangan Allah. Hati adalah tempat pandangan ilahi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal amal yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayaj'alu lahumur rahman wudda. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan sayaj'alu lahumur rahman wudda, akan menjadikan bagi mereka itu oleh Tuhan yang bernama Rahman perasaan kasih orang kepada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, beriman dan beramal amal yang soleh. Beriman dan beramal amal yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini satu package. Kalau beriman, mesti kena beramal amal yang soleh. Tidak bererti ataupun tidak ada makna beriman tanpa amal yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga beramal yang soleh tapi tak beriman. Orang yang beramal amal yang soleh tapi tidak beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka amal solehnya tertolak sama sekali. Macam contoh, orang bukan Islam, dia menginfakkan harta dan duit dia
untuk kebaikan. Jadi Tuhan tak terima amalan dia sebab dia tak beriman. Walaupun Allah balas kebaikan dia di dunia, Allah bagi pendapatan dia bertambah, hidup dia sukses, tapi di sisi Tuhan tak ada nilaian. Dunia tak ada masalah, orang kafir pun dapat, orang bukan Islam dapat, orang Islam pun dapat. Dunia bukan ukuran dia. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata ulama, ad-dunya lil jami' wal akhiratu lil muti'. Dunia untuk semua, hang taat ke, hang tak taat ke, hang derhaka ataupun tak derhaka, Islam bukan Islam, dunia untuk semua. Tetapi wal akhiratu lil muti', akhirat hanya untuk orang yang taat pada Allah saja. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sempurna ialah beriman dan beramal amal yang soleh. Seperti mana kita dah faham, amal soleh ni ialah amal yang membuahkan inti ataupun amal yang membuahkan pati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu hati. Itu amal soleh. Bila mana kita beramal amal yang soleh, maka membuahkan hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka hati itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah dah pandang, ada tanda dia. Apa tanda dia? Saya ja'alu lahumur rahman wudda. Allah akan jadikan orang-orang yang beriman kasih pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah akan jadikan orang-orang yang beriman kasih pada kita. Kalau membenci orang yang baik, orang yang soleh, tu bukan sifat orang beriman. Bahkan tu sifat orang munafik, benci orang baik. Tapi kalau kita dibenci oleh orang yang soleh, jadi hatu kita kena rasa kita duduk dalam keadaan yang sangat kritikal. Orang baik benci kita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi mana orang-orang yang soleh kasih pada kita, sekalipun orang-orang yang tak soleh benci pada kita. Jadi semua tu enteng ya, semua tu mudah ya, tak ada masalah apa, sebab kita dah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kata ulama, di antara ciri-ciri amalan kita Allah dah terima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang soleh, orang-orang soleh puji kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, sebelum mai ni saya berkuliah di satu tempat di Kuala Muda, di kota Kuala Muda, Saada Sayyidina Muhammad. Berkuliah tu di satu sekolah rendah, sekolah kebangsaan, Akademi Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Haji Abdullah Subuh, Haji Abdullah Subuh, Saada Sayyidina Muhammad. Jadi dulu di Kedah ada satu orang yang luar biasa lah, Saada Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan pernah ke Kedah, ada Tul Penang. Tul Penang tu Saada Sayyidina Muhammad. Kita keluar Tul, kita nak ke Pekan Pendang. Sebelum sampai Pekan Pendang tu ada sebuah tempat namanya Batu Menunggul. Orang Kedah kata Batu Menunggui. Tang tu lah duduk Haji Abdullah Subuh tu, Saada Sayyidina Muhammad. Dia sembahyang masjid di Masjid Zahir, naik basikal, Saada Sayyidina Muhammad.
hari-hari, sampailah dia panggil Haji Abdullah Subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi gelaran tu tanda penerimaan. Allah menggelarkan seseorang dengan Allah namakan gelaran tu, Allah terimalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala telah terima kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, melalui apa pandangan-pandangan orang beriman pada kita. Allah Ta'ala bila dia kasih pada seseorang, Allah kata pada Jibril sallallahu alaihi Muhammad, hai Jibril, aku kasih kat dia, kasihlah engkau pada dia. Jibril pula sallallahu alaihi Muhammad kata kepada seluruh malaikat, dia tu Allah kasih, Allah perintah aku kasih kat dia, kamu semua kasihlah kat dia. Bila Allah, para malaikat dan seluruh malaikat di langit kasih pada seseorang sallallahu alaihi Muhammad, maka kasih itu akan melimpah di bumi. Maka semua orang-orang yang baik-baik, yang soleh-soleh di bumi, kasih pula kepada kita, dikasih di langit. Jadi itu katakan pentingnya pandangan Allah. Lepas tu kita ni masalah Sayyidina Muhammad, cukup kita ni mendapat pandangan Allah. Sekalipun kita tak dapat pandangan siapa pun, tak apa. Lama-lama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pandangan orang pada kita sinis ke apa ke, settle. Sebab ada kaedah dia. Kaedah dia betul dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aslih ma bainaka wa baina Allah, aslahaka ma bainaka wa baina ibadih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata ulama, betulkan kamu dengan Allah, pasti Allah akan betulkan di antara kamu dan hamba-hamba Allah. Itu janji Allah. Lepas tu kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau hidup kita ni gelong, jadi tak sempurna, kita kena muhasabah, apa tak betul dengan Tuhan Allah Sayyidina Muhammad. Dia kadang-kadang Tuhan buat ni sebab Tuhan kasih, sebab dia sayang. Sebab dulu orang dulu ni dia prihatin kepada beberapa perkara. Yang pertama kenderaan dia, yang kedua isteri dan anak-anak dia sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kenderaan dia. Orang dulu lepas naik kuda ke, lepas nak kaldai ke, lepas nak naik unta ke, binatang ni kadang-kadang dia tak mau pergi. Masalah Sayyidina Muhammad, macam contoh kami tengok macam kaldai di Mesir, kalau tak mau pergi, tak mau pergi. Masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan dia tibai dia sampai melecap belakang, tak jalan. Tu jenis binatang, tu jenis kenderaan. Kata ulama, masalah Sayyidina Muhammad, pasti kamu ada salah dengan Allah, pasti kamu ada salah dengan Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Okey, kalau kita faham dan ada ilmu, ketika itu apa kita buat? Salah Sayyidina Muhammad, bertobat. Waktu tu kata astaghfirullahaladzim, dia bukan tiba tak jalan lah binatang tu. Salah Sayyidina Muhammad nak jalan, astaghfirullahaladzim, 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 itulah ubat nak pergi jalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tingkah laku isteri pada kita, hari lain okey, hari tu tak okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata ulama, tentu ada salah kamu dengan Allah. Kadang-kadang Tuhan buat anak-anak kita, salah Sayyidina Muhammad, mencederakan perasaan kita, hati kita. Sebenarnya Tuhan nak apa? Renung balik salah lepas apa salah dengan Tuhan. Salah Sayyidina Muhammad. Itu pengecaman ulama.
Tapi kalau kita alhamdulillah masalah Sayyidina Muhammad, kereta kita jarang buat pasal, isteri kita okey, alhamdulillah masalah Sayyidina Muhammad. Begitu juga sebaliknya, anak-anak alhamdulillah, berarti kita dah baik hubungan dengan Tuhan. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, begitu Allah subhanahu wa ta'ala memberi peringatan dan tazkirah pada kita. Itu penting pandangan Allah. Satu masa Nabi kita SAW berlari, berjalan dengan Sayyidina Aisyah. Tengah-tengah berjalan, ada Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba Sayyidina Aisyah tersepak batu. Langsung Nabi memberi komentar, hang salah apa dengan Tuhan? Hang salah apa dengan Tuhan? Salah Sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu dalam hidup kita, masalah Sayyidina Muhammad, sebagai teguran. Sebab itu orang dulu-dulu kalau mereka tersepak ke, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terjatuh ke, yang mereka kata, apa dosaku? Kita kalau jatuh, kita kata aduh. Kita mengadu dosa, kita mengadui sakit, mereka mengadui dosa mereka. Lepas tu kita subhanallah masalah Sayyidina Muhammad kena prihatin terhadap teguran-teguran yang Tuhan bagi kat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang tengok kok jalan, kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad, kita jalan atas highway, tengok kereta mati tepi jalan, kita baca doa apa? Tuan-tuan sampai dah doa tengok kemalahan? Sampai dah? Baca tengok apa ni Ustaz? Alhamdulillah yang afani wa mabtalani wa faddalani ala kathirin min ibadi tafdila. Dalam buku doa tu ada kan? Okey. Pasal apa kita baca doa tu? Sebab Allah Ta'ala mengafiatkan kita. Alhamdulillah yang afani, segala puji bagi Allah yang mengafiatkan aku. Wa mabtalani, dan dia tak uji aku. Wa faddalani ala kathirin min ibadi tafdila, dan dia telah melebihkan aku dengan kelebihan daripada dia. Yang pertama kita bersyukur sebab masalah Sayyidina Muhammad, dia mengafiatkan kita. Yang kedua, dia tak membalakan kita. Yang ketiga, dia lebihkan kita daripada orang lain. Jadi orang tu, pasal apa Tuhan balakan dia? Masalah Sayyidina Muhammad, sebab Tuhan tak afiatkan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang jadi macam tu sebab dia dah pasal dengan Tuhan. Tu kita kata alhamdulillah afwan, alhamdulillah aku selamatlah daripada macam dia kena. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi Tuhan buat hari-hari ni dalam kehidupan sehari-hari, masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Kadang-kadang kalau Allah kasih pada kita, dia bagi tazkirah macam tu. Taib. Maka itulah yang dikatakan pentingnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hati menjadi tempat pandangan Tuhan. Last dari tajuk buku ni. Jadi macam mana kita nak menimbulkan ketenangan hati? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa penting ketenangan hati ni? Sebab tenang hati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menjanjikan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita akan mendapat syurga yang abadi di akhir esok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hati ni kalau dia tenang, dia akan membentuk peribadi yang tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi hati kalau masalah, akan membentuk peribadi yang bermasalah. Orang yang bermasalah sebab hati dia masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua dia mula di hati. Kadang kita tengok satu orang kata, ish, tenanglah tengok dia ni. Pasal apa dia tenang? Dia tenang sebab hati dia tenang.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tenangnya orang tengok di mana? Di muka. Kalau orang tenang, terlihat di muka dia tenang sebab hati dia tenang. Orang yang hatinya tenang ialah orang yang ialah orang yang berpribadi dengan pribadi seorang Islam yang sebenarnya. Kalau kita tak tenang, berarti kita masih belum berpribadi dengan pribadi seorang Muslim yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pribadi yang tenang ni ialah orang yang tenang melihat pribadi sendiri. Faham tak bahasa macam tu? Orang yang tenang ialah orang yang tenang melihat pribadi dia sendiri. Orang yang tenang ialah orang yang melihat pribadinya sendiri. Pribadi itu main pada mana? Hati. Hati yang membentuk pribadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu hati tak boleh berbohong. Hadal hati akan terbentuk di pribadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka cara nak menimbulkan ketenangan hati, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan mengingati Allah itu menenangkan hati. Cara dia macam mana? Dia kena ajak. Sebab itu kita ni kena ada aurat, kena ada wirid. Wirid ni sesuatu yang kita amal, kita tak tinggal. Proses pemeriksaan hati mesti melalui wirid. Wirid ni sesuatu bacaan ke amalan yang kita buat, kita tak tinggal. Itu mana wirid? Contoh kita kata wirid lepas sembahyang. Wirid lepas sembahyang ni, masalah Sayyidina Muhammad hari ni dah mula orang hakis ataupun orang ringkaskan pembacaan dia. Kalau kita ringkaskan pembacaan dia, yang sepatut kita baca sebab dia waris daripada Rasulullah sendiri, masalah Sayyidina Muhammad, maka dia seumpama orang yang makan ubat dos tak cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak ada kesan. Semua yang kita baca tu astaghfirullahaladzim lepas bayar. Patu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam. Lepas tu sampailah kita baca Fatihah, kita baca Amanar Rasul, kita baca Syahidallah, kita baca Qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha, sampailah ilahana rabbana subhanallah. Tu satu package yang lengkap dos dia. Terlebih khusus membaca pada waktu selepas subuh, selepas asar dan selepas maghrib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna tak boleh tinggal. Orang tanya, macam mana Ustaz kalau baca sambil berjalan? Boleh, tapi selepas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia sibuk sangat kan? Soalan Sayyidina Muhammad nak masuk kerja pula ke? Tak apa. Lepas maghrib, lepas asar, selepas subuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lepas 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lepas tu Allahumma ajirna minan, lepas tu boleh bangun lah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna min 7 kali. Saala Sayyidina Muhammad. Keluar lah, nak keluar. Nak bawa motor, nak balik rumah, nak pergi berjambat balik. Tak apa. Sebab zikir ni
qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Diri pun boleh, tidur pun boleh. Diri pun boleh, duduk pun boleh, tidur pun boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya pembacaan ni dia panggil aurat madani. Aurat yang dinisbahkan dibuat di Madinah, tak ditinggalkan oleh Ahli Madinah dari zaman Rasulullah sampailah zaman Hijaz bertukar jadi Saudi. Dulu orang panggil Semenanjung Hijaz. Lepas Saudi ambil alih, menumbangkan kerajaan Syarif Mekah, ketika tu mula dibuang amalan tu. Yang hebatnya amalan tu berpindah ke Nusantara. Soalan Sayyidina Muhammad diamal di seluruh Nusantara, wirid lepas mayang. Dan ada sedikit penambahan di setengah-setengah tempat. Dalam perjalanan saya ke Sumatera, ke Tanah Jawa, ke Kalimantan, lepas tu ke selatan Thailand, kita tahu di Brunei, semua dah wirid lepas mayang. Amalan yang tak buat negara Arab tu berpindah ke Nusantara. Lepas tu ada satu ulama namanya Dr. Sa'ad Darwish, kalau tak ingat, dia kata ni lah, dia bila mai ke Nusantara, dia kata masalah Sayyidina Muhammad, baru aku jumpa rahsia pasal apa Nusantara aman. Tu ulama Mesir. Baru aku tahu pasal apa Nusantara wilayah yang paling aman dalam dunia, sebab jaga wirid lepas mayang. Wirid lepas mayang ni masalah Sayyidina Muhammad jadi benteng. Sihir, apa-apa yang orang nak hantar tak elok kat kita, jadi kubu. Lepas tu guru saya dia sebut, sekalipun kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak mengamalkan Hizib Manawawi ke, Hizib Bahar ke, cukup amal dengan wirid lepas mayang dah cukup. Kalau nak amal wirid lain, jaga dulu wirid lepas mayang. Lepas tu baru boleh tambah Hizib Bahar ke, Hizib Manawawi ke, dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kata guru saya, tempat dan tempat tak sama kubu dia. Perang di hutan rimba dengan perang di tanah Arab padang pasir tak sama. Jadi kita, amalan ni kita amalkan ni masalah Sayyidina Muhammad dah cukup untuk jadi benteng kita daripada kejahatan makhluk. Jadi masalah Sayyidina Muhammad dan wirid lepas mayang ni, kelebihannya sebelum kita bangun, dosa kita dah Allah ampun semua. Itu besar dia soalan Sayyidina Muhammad. Jadi wirid inilah yang kita nak kena baca. Jaga wirid lepas mayang maghrib, lepas mayang asar, lepas mayang subuh. Saya ingat salah seorang ulama kita yang amal jaga ni ialah, dulu ni ada satu orang ulama, iaitu Tuan Guru Haji Arif Grik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata guru saya, hak tu Tua Haji Arif memang dia amal. Kita selalunya kita amal wirid lepas mayang ni, kalau orang baca panjang, lepas maghrib, lepas subuh ya, lepas asar orang tinggal. Ni 3 tempat ni jangan tinggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi esok tuan-tuan pi di mana-mana kedai buku, cari balik wirid lepas mayang Allah, baca. Dan mungkin tuan-tuan masalah Sayyidina Muhammad baca selama ni tak dapat ijazah kan, ataupun tak ada ijazah. Jadi saya nak ijazah akan wirid lepas mayang untuk jadi amalan. Jadi saya ijazahkan amalan tu, tuan sebut qabilna. Jadi wirid lepas mayang ada ijazah saya dapat daripada guru saya, sama menyambung sampailah alhamdulillah. Kalau tuan nak ijazah tu kena pergi rumah saya lah. Dia daripada guru ni tu, insya-Allah. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab kita nak mewariskan hati kita
tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ubat hati ialah zikrullah. Kalau kita nak tenang jiwa, kita guna cara lain, semua palsu. Nak tenang, pergi berjoget, salah senang, pergi disco, kena ganja, semua untuk sementara ya. Hilang ubat habis, macam ubat tahan sakit. Salah senang Muhammad, ubat hilang, sakit balik. Jadi hanya yang kekal menenangkan hati zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Jadi zikrullah ialah ubat untuk mendapat hati yang tenang. Zikir ni dia kena, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zikir sampai zikir keluar tanpa kita nak kita berzikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kalau orang dulu-dulu, lepas maghrib, lepas tolak pengajian, Tok Guru dulu lepas maghrib tak ada pengajian. Pengajian lepas isyak. Pasal apa? Lepas maghrib waktu beramal. Lepas maghrib bukan panjang sangat. Lepas wirid, lepas sembahyang, dia ada lagi, iaitu afdhuz zikri fa'lam wa annahu la ilaha illallah. Tapi orang dulu dia baca lagi, ya latif, ya latif, ya latifu, ya la, macam tu kah? Ha? Apa dia? Ya latifu, ya kafi, hafidhu, ya syafi, Allah ya latifu, ya wafi, ya karimu antallah. Apa tu? Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, mawjud la ilaha illallah, ilaha illallah, ma'bud la ilaha illallah, la ilaha illallah, maqsud la ilaha illallah, la ilaha illallah, azim la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan dulu kita zikir macam tu kan? Ni lapis-lapis kita ni zikir macam tu dulu, tapi tak ada arah ni. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina, sebab tu orang dulu kuat, sebab zikir menenangkan hati. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad kena buat balik, kena buat balik. Jadi sebenarnya zikir pas sembahyang tu masalah sampai la ilaha illallah, sampai ya latif tadi tu, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, nanti untuk mudahlah, pergi kedai buku cari, sebab dia dah dapat dah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi daripada situlah terbentuk jiwa. Jiwa ni dia tenang dengan ingat pada Allah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita kena betul balik, kena balik
balik kepada asas, iaitu ingat kat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu zikir pula, elok kita pakai tasbih. Pasal apa elok pakai tasbih? Elok pakai tasbih ni sebabnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab tasbih ni dia ada pergerakan ni. Jari telunjuk ni jari yang sampai ke hati, oraknya sampai ke hati. Sebab itu bila mana kita semayang, kita syaratkan dengan jari telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah. Jari ni sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi selagi mana bila mana kita menggerakkan jari tunjuk kita ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia tolong hati kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah elok pakai tasbih, dia tak bid'ah. Jangan takut kata bid'ah. Masalah Sayyidina Muhammad, kalau bid'ah Saudi tak jual tasbih. Neri atas bid'ah. Depa paling banyak jual tasbih. Tu balik Mekah tu kan. Jadi ni tujuan apa? Nak berzikir Saudara Sayyidina Muhammad. Jadi dapatkan kemanisan zikir, dapatkan kehalusan zikir. Bila dapat kehalusan zikir, kata ulama, ahlu zikri bi zikrihim ka ahli lahwi bi lahwihim. Ahli zikir dengan zikir mereka seperti ahli hiburan dengan hiburan mereka. Salah Sayyidina Muhammad. Betul tengok kan, ada konsert apa ni kan, tangan merewang tu kan, tu asyik masyuk tu. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi orang berzikir ni, salah Sayyidina Muhammad, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat tengok tak orang cakap, dia ada pergerakan tu. Pergerak tu yang hak tu tak boleh nak kawai, sebab rasa. Para sahabat Nabi, mereka berzikir seperti pokok yang bergoyang. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi dengar kuliah masalah Sayyidina Muhammad, Rasulullah, seperti di atas kepala mereka ada burung, khusyuk. Salah Sayyidina Muhammad. Dia berdoa kena tetap. Doa kena tetap. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa kena tetap. Zikir kena gerak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila zikir kita bergerak, itulah menolong hati kita hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni berzikir di mulut, di zikir ada zikir lisan, ada zikir qalb, ada zikrul qalbi. Zikir di lidah, kalau kita tak menghadirkan Allah, zikir tersebut tak ada pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi lebih baik daripada tak berzikir sama sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zikir di lidah, tapi hati tak ada Allah, tak ada pahala. Tapi lebih baik daripada tak berzikir sama sekali. Dan zikir yang terbaik ialah zikir dengan lidah dan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kata la ilaha illallah, di hati kata Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku. Oh, ada pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi jadi kalau kita tak berzikir dengan lidah, tak berzikir dengan hati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, zikir yang paling baik ialah zikrul qalbi. Hati tak lupa Tuhan. Tapi hati tak lupa Tuhan ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia tak akan dapat kalau masih belum jadi biasa.
Nak dia biasa, dia kena buat sampai jadi biasa, sampai jadi kebiasaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barulah ada zikrul qalbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita jarang berzikir, dia tak akan main zikrul qalbi. Zikrul qalbi ni macam mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hati tak lupa Tuhan. Macam kita dapat nasi. Dapat nasi lah semua ni. Nasi ada tak? Ada. Tak makan nasi kan? Selagi tak makan nasi, selagi tu duk teringat nasi. Itulah umpama ingat kat Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Keluar daripada masjid lepas isyak, nak balik rumah makan nasi, tiba-tiba kawan ajak, jom kita pisah situ, naik motor pergi dengan kawan. Selagi pun tak makan nasi, selagi tu duk tengok nasi. Itu dipanggil zikrul qalbi. Soalan saya ingat kat Tuhan, tak lupa Tuhan, tetap Tuhan di mata hati. Dia nak main dengan sebab zikrul lisan wal qalbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita kena ada masa dengan Tuhan. Masa dengan orang banyak, masa dengan Tuhan tak ada. Kena ambil masa dengan Tuhan. Makin awal sikit, masalah Sayyidina Muhammad 5 pagi, lepas main tahajud, main hajat ke, main tasbih ke, last kali pegang tasbih. Afdal zikri fa'alamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hati, Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku. Jadi kebiasaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita jadi kebiasaan pun kita sedap. Oh, sedapnya zikir. Salah sama. Sedapnya zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang zikir ni, dia ada neraka dia. Ke mana tu? Neraka dia tak mana? Tak berhenti tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu neraka dia. Allah habis dah. Hati nak lagi, tapi berhenti dah. Tu ahli zikir. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu, jadi subhanallah, hak ni yang paling utama. Sebab dia jalan macam tu. Tapi kalau hak ni dia gerak ni, boleh lah nak kira, boleh, tapi kesan tu hak ni lagi tinggi nilai dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan nak kira kau, nak kira pakai hak ni ataupun nak pakai hak ni. Kalau nak kira pakai hak ni lah, tapi kalau nak berzikir, hak ni asal dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesannya tu, kesan tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya zikir ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang utama ialah kita nak rasa dengan Tuhan. Tuhan ni kena panggil, dia kena sebut. Dia kena sebut nama dia, baru dia mai ke hati kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau jarang sebut, dia tak mai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Qala alla bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi hati kita akan terbuka, hati kita akan bercahaya dengan zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah dapat kita harap dapat kita, Allah bagi kepahaman untuk kita dapat beramal, insya-Allah. Moga-moga insya-Allah kita dapat menghayati. Kita main daurah ni bukan kita nak dengar saja, tapi kita nak mempraktikkan sampai kita keluar daripada sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah keluar daripada satu kursus yang kita, kalau orang belajar kereta masuk kursus, jadi dia tahu dah, teori dia tahu dah, cuma tinggal kita nak buat ya.
insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita kat tu dulu insya-Allah. Jadi kita sambung sebelum subuh esok pukul 5 pagi. Rintih hati mencari Rabbi. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Masya-Allah, jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Qadir Tuan Guru Syekh Muhammad Zainal Asri, pengisian yang sangat-sangat jelas dan berbekas yang kita ya. Alhamdulillah kita pun dah cover bab 1 dan 2 yang menerangkan tentang kepentingan untuk kita memperoleh hak yang sejahtera dan betapa pentingnya untuk kita mendapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa penting zikir ya untuk mendapatkan kemenangan dan juga mudah-mudahan kita diberi kefahaman ilmu ya, semoga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat Amin. kita untuk beramal dengannya. Dan insyaAllah besok daurah untuk sesi ketiga kita akan bersambung jam 5 pagi. Jadi kepada yang nak beriktikaf di masjid ini, selamat beriktikaf. Kepada yang nak pulang ke destinasi, berhati-hati memandu, semoga selamat di perjalanan. Saya rasa sampai di sini dahulu. Ampun maaf di atas segala kekurangan, segala yang baik itu daripada Allah SWT. Segala kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Sehingga kita berjumpa lagi esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mari yang itu mana? Ya, saya. Oh, saya taruh tu saja. Kualitas bersama.